Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Kuasa Masjid, sidang jemaah, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kita sambung sikit berkenaan dengan keyakinan kita. Diganggu. Baik, kita ringkas je lah pagi ni tak boleh nak masuk. Dalam satu riwayat hadis, kebetulan kita nak masuk dalam bulan Ramadan, ada satu riwayat hadis. Riwayat hadis ni ditanyakan kepada saya dalam satu forum. Ditanyakan kepada saya dalam satu forum, iaitu hadis berbunyi khamsun yuftirna as-saima wa yanqudna al-wudu'a: al-ghibatu wan-namimatu wal-kadhibu wan-nazaru bisyahwatin. Ada 5 perkara yang membatalkan puasa. Ada 5 perkara yang membatalkan puasa. Wa yanqudnal wudu'a, dan membatalkan wudu. Ada 5 perkara yang membatalkan puasa dan membatalkan wudu. Dia batal dua-dua sekali. Salah satunya kalau kita buat tu, dia kira batal puasa dan batal wudu. Apa dia daripada 5 tu? Saya sebut beberapa perkara daripada 5 tu. Perkara yang pertama, al-ghibatu, mengumpat. Mengumpat disebut dalam riwayat hadis ini membatalkan puasa dan membatalkan wudu. Perkara yang kedua ialah an-namimah, mengadu domba. Mengadu domba, nak melaga-lagakan orang. Itu juga membatalkan puasa dan membatalkan wudu. Perkara yang ketiga, al-kadhibu, cakap bohong. Cakap bohong, itu juga membatalkan puasa dan membatalkan wudu. Perkara yang keempat, an-nazaru bisyahwatin, melihat dengan hawa nafsu, dengan syahwat. Ia juga membatalkan puasa dan membatalkan wudu. Ini riwayat hadis, riwayat hadis yang menyebut tentang batalnya puasa dan batalnya wudu dengan 5 perkara. Saya semua ingat 4 saja, iaitulah mengumpat. Yang kedua apa dia? Mengadu domba. Yang ketiga, cakap bohong. Yang keempat, melihat dengan nafsu syahwat, melihat dengan hawa nafsu. Baik tuan-tuan, pernah tak kita selepas kita mengambil wuduk, kita mengumpat orang? Kita nak semayang dalam ni, kita ambil wuduk, sambil berjalan kita mengumpat orang. Pernah tak? Pernah kan tak pernah? Mengumpat ni makna zikruka akhaka bima yakrah. Kita sebut
benda yang saudara kita tak suka. Kita sebut benda yang dia tak suka. Kita kata dia obes ke, kita kata dia apa-apalah benda yang tak elok tentang dia. Kalau dia dengar dia tak suka, itu adalah umpat. Pernah tak kita sebut perkara yang tak elok tentang seseorang? Pernah. Jadi kita ambil wuduk di situ, sambil berjalan tu kita mengumpat seseorang, kita masuk semayang. Semayang kita sah tak? Ni 5 perkara yang membatalkan puasa dan membatalkan wuduk. 5 perkara yang membatalkan puasa dan membatalkan wuduk. Salah satunya mengumpat. Kita ambil wuduk situ, tak sambil berjalan kita mengumpat, kita masuk semayang. Jadi wuduk kita dah ada ke belum? Tak ada dah. Jadi semayang kita dikira sah ataupun tidak? Berat tu. Ya. Ini riwayat. Jadinya hadis ini kata para ulama, misalnya Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Imam Suyuti salah seorang ulama dalam ilmu hadis menyatakan bahawa hadis ini hadithun maudhu', adalah hadis palsu. Yang saya riwayat ni hadis palsu, tuan-tuan, jangan pegang saya. Ya, ini hadis palsu. 5 perkara tadi tu yang membatalkan puasa, membatalkan wuduk adalah hadis palsu. Maksudnya puasa kita tak batal, wuduk kita tak batal, walaupun kita bercakap bohong, walaupun kita mengumpat, walaupun kita mengadu domba dan sebagainya. Sebab itu kita belajar dalam fiqh, tidak dinyatakan bahawa batalnya puasa dengan perkara-perkara tadi itu. Ya, tak disebut. Kerana apa? Kerana para ulama telah mengkaji, walaupun hadis ni jelas-jelas sebut batal puasa, batal wuduk, tetapi para ulama menolak riwayat hadis ini. Bukan menolak Nabi sallallahu alaihi wasallam, menolak riwayat hadis ini kerana riwayat hadis ini bermasalah sehingga sampai kepada tahap status dia adalah hadis palsu. Oleh kerana itu kita perlu berhati-hati dalam menukilkan sesuatu perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kadang-kadang dapat dalam media sosial, dalam WhatsApp group, dalam Telegram dan sebagainya tu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam hadis tu pula pesan supaya kita forward, kita sampaikan, ya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kita nak share tu, nak forward, nak sampaikan kepada orang, kita nak kena pastikan sikit sebanyak bahawa hadis itu bukanlah hadis yang palsu. Kerana kalau kita share sesuatu yang palsu, sedangkan kita mungkin rasa-rasa bahawa hadis tu ada masalah, kita rasa-rasa hadis tu palsu, tapi kita share juga, kita forward juga, bimbang-bimbang kita termasuk dalam ancaman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi menyatakan 2 hadislah. Satu, Nabi kata, man kazaba alayya muta'ammidan, sesiapa yang berdusta atas aku muta'ammidan, secara sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka sediakanlah tempatnya daripada neraka. Siapa yang sengaja dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah, saya tengok masyarakat dalam bulan Ramadan ni buat perkara yang tak elok, ya, ataupun saya rasa tak seronok tengok masyarakat pergi bazar Ramadan, saya pun buatlah satu hadis. Barang siapa yang berpuasa dan petang-petang pergi bazar Ramadan, maka batallah puasanya. Kan? Pasal nak tegur masyarakat, yang membeli banyak sangat makanan di bazar Ramadan ni. Macam mana nak tegur? Buatlah, rekalah satu hadis Nabi,
man shoma wa dhahaba ila suq Ramadan batala saumuhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sengaja berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud hadis ni? Man shoma Ramadan, sesiapa yang puasa Ramadan, wa dhahaba ila suqi Ramadan, dan dia pergi ke pasar Ramadan, bazar Ramadan, batala saumuhu, batallah puasanya. Hadis Rasul. Saya kata hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau saya buat hadis tu, saya bagi kat tuan-tuan, tuan-tuan share lah. Forward lah. Saya tulis itu Rasulullah bersabda. Kan? Ada yang akan forward ni, kan? Yang akan share, kan? Akan share, kan? Ataupun share dengan isteri masing-masing. Jangan pergi pasar Ramadan dekat ni ada hadis Rasulullah ni, batal puasa ni, kan? Jadi kita tak semak betul-betul, tak pastikan betul-betul, ya. Okay? Jadi yang salah asalnya saya lah, sebab saya mereka cipta hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ancam neraka dah, satu. Hadis yang kedua, orang yang tak reka cipta, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man haddasa anni hadithan wa huwa yara annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibaini. Sesiapa yang menceritakan daripada Nabi satu hadis, dia ceritakan, dia bagi tahu, kata ini hadis Nabi, wa huwa yara annahu kadhibun, sedangkan dia tengok, dia rasa-rasa hadis ni palsu. Hadis ni palsu. Hadis tadi itulah, siapa yang puasa Ramadan, pergi bazar Ramadan, batallah puasanya. Selama kita hidup pernah dengar tak hadis tu? Tak pernah dengar. Tapi tuan-tuan dapat daripada saya, rasa macam tak betul hadis ni. Tapi dah ustaz bagi, takkanlah ustaz nak nipu pun. Ya, tapi tuan-tuan rasa itu wahwayara, dia rasa-rasa hadis ni tak betul ni. Siapa yang cerita daripada aku, daripada Nabi satu hadis, sedangkan dia rasa, dia lihat hadis ni pembohongan atas nama Nabi, tapi dia riwayatkan juga, dia share juga, dia ceritakan juga pada orang ramai, fahuwa ahadul kadhibain, maka dia salah seorang daripada dua orang yang berdusta. Yang dusta yang pertama saya mereka cipta hadis Nabi, saya share dengan tuan-tuan, tuan-tuan rasa hadis ni tak betul, tapi tuan-tuan share juga, tuan-tuan pun sama macam saya juga, dikira berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lepas ni tak ada alasan dah, aku tak reka cipta hadis, aku share je. Tak share pun masuk dalam ancaman Nabi dah. Bila kita riwayat hadis, kita agak-agak hadis tu palsu, kita share juga, kita dikira salah seorang daripada dua orang yang berdusta. Jadi maksud daripada dua hadis yang sahih ini, siapa yang dusta atas nama Nabi, sediakan tempat daripada neraka. Satu lagi hadis, siapa yang cerita hadis Nabi, sedangkan dia agak hadis tu palsu, dia salah seorang yang berdusta. Maksud daripada hadis ni supaya kita berhati-hati atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah sama sebagaimana kita berdusta atas orang lain. Berdusta atas nama orang lain pun dah dosa besar ke dosa kecil? Dosa besar tak? Apatah lagi atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi hadis tadi tu, hadis awal tadi 5 perkara batal wuduk itu adalah hadis palsu. Walaupun maknanya baik, tapi dia adalah hadis palsu. Tetapi bukanlah bermaksud oleh kerana hadis ni palsu, bermaksud kita boleh buat perkara yang disebut dalam hadis tu. Bukan maksud hadis tu palsu, bolehlah kita mengumpat orang dalam bulan Ramadan. Tidak. Bukan maksud hadis ni palsu bermaksud kita boleh mengadu domba, cakap bohong. Tidak.
hadis ni palsu, tak boleh sandar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mengadu domba ada hadis yang lain, hadis sahih yang lain. Cakap bohong ada hadis sahih yang lain. Apa lagi? Mengumpat orang ada hadis sahih yang lain. Ada hadis yang lain. Misalnya kalau dalam cakap bohong ni ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Sesiapa yang tidak meninggalkan cakap bohong wal 'amala bihi, dan juga amalan berkait dengan pembohongan. Maksud daripada hadis ini kita cuba luaskan, bukan sekadar bohong tetapi akhlak-akhlak yang tidak baik. Siapa yang tidak meninggalkan pembohongan dan akhlak-akhlak yang tidak baik, kita luaskan maksud hadis itu. Apa kesan dia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Maka Allah tidak berkehendak untuk dia meninggalkan makan dan juga meninggalkan minum. Maksudnya Allah tidak menerima ibadat puasa. Allah tidak menerima ibadat puasa. Sebab cakap bohong batal puasa atau tidak? Tidak membatalkan puasa. Tidak batal puasa. Tapi maksud daripada hadis sahih ini, walaupun puasa itu tidak batal, tetapi puasa itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu ada ibadat yang kita lakukan kadang-kadang sah, kadang-kadang sah tetapi Allah taala tak terima. Kadang-kadang sah tapi Allah taala tak terima. Sama juga dengan solat kita. Solat kita pun habis sembahyang, kita pun imam baca Allahumma taqabbal minna salatana tammah waghfir lana zunu'ammah tu. Lepas tu itu mana terimalah sembahyang kami kan. Kemudian habis doa tu kadang-kadang kita sebut lagi taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya Allah, terimalah daripada kami, terimalah ya Allah. Minta lagi Allah Taala terima. Sah, selesai dah masalah sah. Masalah Allah Taala terima ataupun tidak terima ya. Jadi masalah batal satu, masalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ada 4 perkara dalam bab makan yang tidak membatalkan puasa, yang sekadar saya jumpalah 4 perkara yang berkait dengan makan tidak membatalkan puasa. Yang pertama, jenis makan yang pertama, makan tidak sengaja ya, makan tidak sengaja tidak membatalkan puasa ya. Jadi kalau kita tu terlupa hari pertama, hari kedua tu ya, balik sembahyang zuhur tu tengok bawah meja, atas meja tu, bawah tudung tu ada lagi nasi sahur pagi tadi, terlupa kata pagi tadi sahur, kita pun balun sepinggan 2 pinggan. Tu rezeki Allah Ta'ala bagi kepada kita ya. Makan sengaja tidak membatalkan puasa. Jadi kalau kita ada penyakit lupa tu, alhamdulillah lah, syukur banyak ya. Makan, jenis makan yang kedua ialah makan angin. Itu juga tidak membatalkan puasa. Makan angin ya, tidak membatalkan puasa ya. Jenis makan yang ketiga ialah makan hati. Bukan makan hati ayam, bukan. Makan hati. Dia makan hati ni marah ke kecewa? Kecewa. Dia makan hati tu. Makan hati. Ataupun tambah satu lagi yang keempat, makan dalam. Tu makan dalam pun tak batal juga. Makan dalam apa tafsir dia? Masuk dalam ni kan, deep sikit lah, dalam sikit kan. Dia makan. Jadi yang pertama makan tak sengaja, yang kedua makan angin, yang ketiga makan hati, yang keempat makan dalam. Ada lagi tak makan yang tak batal puasa? Satu lagi, makan jenis makan yang tak batal puasa ialah makan 2 kali.
Makan 2 kali tidak membatalkan puasa. Ya, makan 2 kali tidak membatalkan puasa. Ha? Tak faham? Makan 2 kali tak batal puasa. Ha. Makan 2 kali tak batal puasa. Ya. Dia macam sengaja juga. Lebih kuranglah sengaja tu tak batal. Makan 2 kali ni tak batal. Ya. Ha. Contoh dia, kita makan, kita sedang puasa ni. Kita makan suap yang pertama, makan kali pertama. Batal tak puasa? Sengaja makan ni, sengaja. Pukul 12 tengah hari, sengaja makan, batal. Kita suap kali kedua, makan kali kedua, batal tak? Tak batal. Sebab sebab tak batal lah. Dah tak ada puasa lah. Dah tak ada puasa lah. Lagi salah faham pula ni. Kena ulang balik. Makan kali pertama, makan kali pertama batal lah puasa. Makan kali kedua tak batal. Sebab dah batal kali pertama, dah tak ada puasa dah. Dah tak ada puasa, nak batal pasal apa? Makan kali kedua tak batal, makan kali ketiga pun tak batal lah. Tadi salah faham ya. Ya, kan? Boleh ya? Boleh. Tak faham lagi, nak tanya tu imam tu. Makan kali kedua atau makan 2 kali tu, itu tidak membatalkan. Ya. Contoh bandingan dia, kentut 2 kali lah. Kentut 2 kali, wuduk tak batal. Contoh bandingan ni, wuduk 2 kali, kentut tidak kentut 2 kali, wuduk tidak batal. Sebab apa? Sebab dah batal wuduk dengan kentut yang pertama. Batal wuduk dengan kentut, maka kita kentut kali kedua tidaklah membatalkan. Itulah 5 jenis makan yang tidak membatalkan puasa di bulan Ramadan. Jadi kita boleh beramallah dengan 5 jenis makan. Ya, 5 jenis makan ya. Sebagai tambahan kepada kalau kita mengaji itu, makan sengaja, makan itu membatalkan puasa. Apa definisi puasa tu? Menahan diri dari makan dan minum dan perkara yang membatalkan puasa. Di bawah menahan diri dari makan tu ada 5 jenis makan yang sekadar kita ingat sekarang ni tidak membatalkan puasa. Ya. Ada yang betul, ada yang sekadar bahasa sahaja, ada yang sekadar kita kata teka-teki dari sudut fiqh sahaja ya. Jadi saya ingat sekadarlah itu untuk pagi ini tuan-tuan, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai qadimah tadi nak sambung rasa tak berbual elok. Lepas tengok ni cakap elok pula. Kan? Jadi tak bagi cakap lama-lama tu ya. Jadi saya ingat sekadar itulah untuk pagi ini. InsyaAllah kita sambunglah bulan depan ya, muka surat 36 kot, surat 37 tu tentang azab kubur, insyaAllah dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, kalau tidak ada apa-apa lagi. Sekadar itu, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia elok pula.